Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Saya Muhammad Syafiq bin Irwan bersama ahli kuliah saya Muhammad Nur Iqmal bin Kasbun. Kita orang akan membentangkan tajuk pengaruh agama Islam dalam peradaban kepercayaan, memberi kesan yang mendalam dari segi akidah dan kepercayaan masyarakat Melayu ketika itu, meninggalkan kepercayaan animisme dan dinamisme serta meninggalkan pengaruh yang dibawa oleh agama Hindu, Buddha, mengamalkan kepercayaan terhadap konsep ketuhanan, hormat menghormati antara manusia dan menitik beratkan soal persamaan taraf. Tidak ada lagi sistem kasta seperti mana yang diamalkan sejak penerima pengaruh agama Hindu serta ketika dahulu. Pendidikan. Kedatangan Islam telah banyak mengubah sistem pendidikan yang telah diamalkan oleh masyarakat sebelum ini. Selepas kedatangan Islam, golongan-golongan bawahan berpeluang untuk menerima semua pendidikan sama seperti golongan atasan. Banyak sekolah pondok diadakan supaya aktiviti pembelajaran menjadi lebih bebas dan mudah untuk disebarkan pada golongan bawahan. Seterusnya, adat dan cara hidup. Budaya animisme dan Hinduisme yang diamalkan oleh masyarakat sejak sekian lama telah diganti dengan adat dan cara hidup Islam. Adat yang selama ini menjadi darah daging dan sebati dengan kehidupan mereka telah diperkukuhkan lagi dengan ajaran Islam. Walau bagaimanapun, mereka tetap masih lagi mengamalkan adat-adat yang tidak bertentangan dengan ajaran Islam. Islam telah mengangkat taraf manusia dan menyamakan kedudukan mereka di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Ia membentuk suatu sistem masyarakat yang saling mengasihi dan menghormati antara satu sama lain. Seterusnya, sistem berkeluarga. Kedatangan Islam telah memantapkan lagi institusi kekeluargaan dalam masyarakat Melayu, malah ianya menjadi lebih teratur. Islam telah menentukan garis panduan dalam membina keluarga berasaskan ajaran ajaran Islam. Sebagai contoh, pemilihan suami dan isteri, tanggungjawab suami dan tanggungjawab isteri serta tanggungjawab anak-anak terhadap kedua ibu bapa mereka. Berbagai adat dan budaya Islam perlu dihayati oleh ibu bapa untuk mendidik anak-anak seperti memberi nama yang baik serta masa yang baik untuk anak-anak mereka. Mendidik anak-anak supaya menjadi manusia lebih berilmu dan beriman, berakhlak mulia dan sentiasa belajar menghormati kedua orang tua mereka. Okey, seterusnya sistem kesultanan sebelum kedatangan Islam. Yang pertama, menggunakan gelaran raja. Yang kedua, berpegang kepada konsep bakti, iaitu tumpuan kesetiaan kepada raja untuk mendapatkan ganjaran. Yang selepas kedatangan Islam, raja menggunakan gelaran sultan. Yang kedua, menganut agama Islam. Yang kita tahu semua raja-raja sultan di Malaysia menganut agama Islam. Yang ketiga, menggunakan konsep daulat untuk mengukuhkan kedudukan raja. Sedia maklum, konsep daulat ni masih digunakan sehingga kini. Seterusnya ialah pentadbiran dan perundangan. Yang pertama, Sultan sebagai ketua negara. Sedia maklumlah, Sultan sebagai ketua negara dan ketua bagi agama Islam. Yang kedua, agama Islam sebagai agama rasmi Malaysia. Yang ketiga, pemilihan pemimpin secara demokrasi dan adil. Yang ketiga ni contohnya ialah ketika pilihan raya umum. Yang keempat, undang-undang digubal berlandaskan agama Islam. Yang kelima, mahkamah syariah untuk menjatuhkan hukuman terhadap orang Islam. Contoh-contoh hukumannya adalah
isu perceraian, isu milik penjagaan anak dan lain-lain. Okey, dan yang terakhir ialah daripada sudut kesenian. Yang contoh yang pertama ialah kaligrafi, iaitu seni tulisan tangan. Kita dah belajar ni dalam sekolah rendah lagi, diajar untuk buat tulisan khot ni. Terdapat pelbagai jenis khot. Yang pertama khot nasakh, kedua khot rik'ah, tiga khot diwani, empat khot diwani jali, dan kelima ialah khot kulit. Banyak pelbagai jenis khot ni kalau kita nak belajar. Yang basic sekali kita nak belajar adalah khot nasakh. Seterusnya seni bina dan seni ukir. Seni bina terdapat pelbagai contoh, antaranya seni bina bangunan, rumah, masjid dan surau dengan mempamerkan seni bina Islam. Contohnya masjid, seni bina mimbar, khutbah masjid. Kalau rumah, kalau rumah kita boleh lihat daripada segi reka bentuk atap rumah tersebut, dan surau kita boleh lihat daripada segi bentuk surau tersebut. Seterusnya seni ukir. Seni ukir ini terdapat di rumah dan masjid. Ia berasaskan motif tumbuhan ataupun kalimah Al-Quran. Seni ukiran ni kita boleh lihat pada rumah-rumah lama, rumah-rumah orang lama Melayu dululah. Kalau kalimah Al-Quran ni kita boleh lihat di masjid-masjid, surau-surau dan tempat-tempat lain lah. Kesimpulan yang saya boleh simpulkan daripada tajuk pengaruh agama Islam dalam peradaban ialah kedatangan Islam membawa pengaruh besar kepada peradaban dan mengubah cara hidup masyarakat kepada yang lebih baik dan hidup secara aman dan damai dalam satu komuniti di Malaysia. Sampai di sini saja penerangan kami tentang tajuk pengaruh agama Islam dalam peradaban di Malaysia. Saya Ikmal dan mewakili kawan saya Syafiq. Sekian, terima kasih.